Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu harap semua dah bersedia untuk kelas. Okay, pastikan kamu dah bersarapan dan juga dah mandi. Okay. Hari ini tahu tak kita nak belajar tentang apa? Kita nak belajar tentang kata adjektif bentuk. Tajuk kecil kita ialah kemas di dapur. Sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita lihat gambar dapur berikut. Bagaimanakah keadaan dapur tersebut ya murid-murid? Gambar yang pertama ni tengok dapur dia bersepah dan kotor. Pasu bunga dia dengan langgang, atas mejanya ada pinggan mangkuk. Kemudian dalam sinki pun ada pinggan mangkuk yang kotor. Lantai dia penuh dengan tisu dan kotoran. Botol pun ada. Kemudian pada dinding pun ada kesan-kesan comot. Ini gambar keadaan dapur yang sangat kotor dan bersepah. Jadi murid-murid, kita tak nak dapur macam ni. Kita nak dapur macam gambar yang ini. Tengok, dapurnya cantik. Kemas je, bersih. Pinggan mangkuk semua tersusun. Dalam sinki pun tak ada pinggan mangkuk. Atas mejanya ada pinggan mangkuk tak? Tak ada kan? Meja dia pun dilapik dengan kain yang bersih. Kemudian susun atur dapur tu sangat kemas. Barang-barang semua terletak dekat tempat yang sepatutnya. Tengok, lapik dan juga sarung periuk tu disangkut pada dinding. Kemudian senduk-senduk, sudu-sudu semua diletakkan dalam satu bekas yang khas. Okay, murid-murid, inilah contoh gambar dapur yang kemas dan bersih. Inilah dapur yang semua orang nak, betul tak? Okay. Macam mana kita nak kekalkan dapur kita supaya bersih dan kemas ni? Cara-caranya kita boleh lihat dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 48. Okay, murid. Sekarang kita baca sama-sama ya, ikut cikgu. Kemas di dapur. Jam segitiga pada dinding menunjukkan pukul 1.30 tengah hari. Hana membantu ibunya di dapur. Dia mengumpulkan dan membuang sisa makanan ke dalam tong sampah berbentuk silinder. Tong itu ditutup dengan penutup bulat bagi menghindari bau busuk. Ibu membasuh pinggan mangkuk dengan cecair pencuci dan span yang berbentuk segi empat sama. Pinggan mangkuk itu kemudian dibilas sehingga bersih. Hana menyusun pinggan mangkuk itu di atas rak yang berbentuk segi empat tepat. Terdapat pelbagai bentuk pinggan mangkuk seperti bulat. Akhir sekali, dia mengelak meja makan yang berbentuk segi empat tepat. Okay, baik murid-murid, kita dah baca petikan. Kita tengok pula apa cara Hana dan ibunya mengekalkan kebersihan dan kekemasan di dapur. Yang pertama, Hana mengumpulkan dan membuang sisa makanan ke dalam tong sampah. Kemudian tong sampah yang ibu dan Hana guna ni mempunyai penutup. Kenapa kena ada penutup? Supaya tiada bau busuk. Okay, seterusnya ibu Hana membasuh pinggan mangkuk dengan cecair pencuci pinggan. Kemudian lepas dah cuci, pinggan mangkuk itu dibilas sehingga bersih. Kemudian Hana pula menyusun pinggan mangkuk itu dalam rak. Dia susun dengan teratur supaya tak berterabur. Kemudian akhir sekali, Hana pun mengelak meja. Dengan cara yang dilakukan oleh ibu dan Hana ni, barulah dapur kita sentiasa kemas dan bersih. Jadi kamu boleh contohi cara Hana dan ibunya ni untuk memastikan dapur di rumah kamu kemas dan bersih. Setidak-tidaknya kalau kamu tak mampu untuk kemaskan, kamu jangan sepahkan. Contohnya bila kita makan sisa-sisa makanan yang berterabur atas meja, lepas makan, kutip, masuk pinggan, kemudian kita buang sampah tu dalam tong sampah. Kemudian pinggan yang kita guna untuk makan tadi, kita letakkan di sinki. Kalau tak boleh cuci pinggan, tak apa. Tapi pastikan kamu bawa sendiri pinggan tu ke sinki untuk mudahkan ibu ayah kamu ke ataupun adik-beradik kamu yang bertugas mencuci pinggan. Okay, murid-murid, perasan tak petikan yang kita baca tadi ada perkataan warna merah. Perkataan itulah yang kita nak belajar hari ini. Perkataan tu semua ialah
kata adjektif bentuk. Okey, apa dia maksud kata adjektif bentuk ni? Kata adjektif bentuk ialah perkataan yang membawa maksud rupa bentuk sesuatu benda. Okey, mari kita lihat contoh kata adjektif bentuk. Okey, dalam paparan ni ada berapa bentuk ya murid-murid? Ada 5 kata adjektif bentuk. Yang pertama, kata adjektif bentuk segi 3. Okey, macam ni bentuknya ya. Kemudian kata adjektif bentuk yang kedua ialah silinder. Okey, bentuk dia seperti ini. Kemudian kata adjektif bentuk yang ketiga ialah bulat. Okey, bulat ni selalu kamu tengok kan? Kalau siapa yang main bola tu dia tahulah bentuk bola macam mana. Bentuknya bulat. Kemudian kata adjektif bentuk yang keempat ialah segi 4 sama. Segi 4 sama. Kemudian kata adjektif bentuk kelima ialah segi 4 tepat. Jadi itulah 5 contoh kata adjektif bentuk yang kita akan pelajari hari ini. Murid-murid, kamu tengok kata adjektif bentuk keempat dan kelima lebih kurang sama kan? Tapi sebenarnya ada sedikit perbezaan. Kata adjektif bentuk bagi segi 4 tepat, okay, dia nampak tak? Dia panjang sedikit berbanding segi 4 sama. Okay, jadi murid kena ingat ya, segi 4 sama dan segi 4 tepat, dia bukanlah satu bentuk yang sama. Dia ada perbezaan. Jadi pastikan murid-murid tahu beza antara kedua-dua bentuk ini. Okey murid-murid, sekarang cikgu nak kamu cuba lihat pula di dapur masing-masing. Okey, tengok dapur masing-masing. Kemudian pilih 3 objek dan kamu namakan objek tersebut. Okey, macam mana tu? Contoh yang cikgu buat ni, cikgu pergi dapur cikgu pilih 3 barang. 3 barang ataupun 3 objek. Yang inilah barang-barang yang cikgu pilih. Barang yang pertama, cikgu namakan objek ni bekas makanan. Yang kedua, objek ni ialah pinggan. Yang ketiga, objeknya ialah bekas makanan ringan. Okey, dah pilih 3 barang tu. Sekarang kita boleh buat latihan. Ada 3 latihan yang kita kena buat hari ini. Nampak macam banyak tapi senang je. Yang pertama, kamu kena salin maksud dan contoh kata adjektif bentuk dalam buku BM2 atau buku berita. Kemudian dalam buku yang sama, kamu kena namakan bentuk setiap objek yang kamu pilih. Okey, tadi kita namakan objek, betul tak? Kemudian sekarang kita kena namakan pula bentuk objek yang kamu dah pilih tu. Contohnya tadi cikgu pilih objek pinggan. Cikgu namakan bentuk pula. Bentuk pinggan tu bentuk bulat. Okey, kemudian bila dah namakan bentuk objek tadi, kamu kena bina satu ayat berdasarkan bentuk yang dinamakan itu. Contohnya, pinggan tadi bentuk bulat, betul tak? Jadi cikgu kena bina satu ayat yang gunakan perkataan bulat. Berdasarkan gambar juga objek yang kita pilih. Okay, nak lagi jelas, cikgu tunjuk dalam bentuk gambar. Okay, ini buku BM2 kamu. Pada muka surat yang baru, okay, ruangan kosong ni, kamu tulis contoh kata adjektif bentuk. Kemudian lukis ke semua 5 bentuk ni dan namakan bentuknya. Okay, dah lukis segitiga, tulis segitiga. Dah lukis silinder, tulis silinder. Dah lukis bulat, kemudian tulis bulat. Begitulah sehingga kata adjektif bentuk yang kelima. Kemudian pada ruangan yang bergaris di bawah, kamu salin semula maksud kata adjektif bentuk. Salin semua ni. Seterusnya, objek yang kamu dah pilih tadi, kamu perlu lukis. Lukislah atas ruangan kosong ni kan. Ruangan ni memang biasanya untuk melukis. Kamu lukislah ikut kreativiti kamu, ikut keupayaan kamu. Kemudian tulis kata adjektif bentuk. Okey, bentuk objek yang kamu pilih tadi. Bentuk apa? Contohnya kamu pilih pinggan. Pinggan kamu bentuk segi 4 sama. Contohlah. Jadi tulis segi 4 sama. Bawahnya selang 1, tulis bina ayat. Kemudian bina ayat kamu sendiri menggunakan kata adjektif bentuk tadi dan kena berdasarkan objek yang kamu pilih. Contohnya cikgu pilih bekas makanan. Jadi ayat cikgu pun gunakan bekas makanan. Contoh ayat cikgu, Fahimah menyimpan makanan di dalam
bekas makanan yang berbentuk segi empat sama. Okey, ni contoh ayat cikgu. Kemudian objek yang kedua pun kamu perlu lukis. Sama juga seperti yang pertama, kata adjektif bentuk dia apa? Tuliskan, namakan, kemudian bina ayat kamu sendiri. Binalah ayat. Kena ada perkataan kata adjektif bentuk dan juga perkataan objek yang kamu pilih tu. Contoh kamu pilih pinggan. Dalam ayat tu mesti ada pinggan, mesti ada kata adjektif bentuk dia apa. Yang ketiga pun sama juga. Jadi pastikan kamu salin maksud dan juga contoh kata adjektif bentuk. Kemudian pastikan kena ada 3 contoh objek, 3 kata adjektif bentuk untuk objek tersebut dan juga 3 ayat untuk objek-objek yang kamu dah pilih tadi. Okey murid-murid. Okey, cikgu harap kamu faham penerangan cikgu tadi. Okay, selamat mencuba. Terima kasih semua. Kamu hebat hari ini.